Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia kecam keras serangan Zionis di Rafah yang telah membunuh ratusan nyawa orang awam. Tindakan tidak bertanggungjawab itu akan tingkatkan ketegangan dan rencatkan usaha gencatan senjata. Wisma Putra dalam kenyataan turut ulangi sokongan Malaysia yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin. Sikap angkuh Zionis jelas dilihat menghina keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa pada 26 Januari lalu. Sementara itu, sebanyak 30 juta ringgit disumbangkan lebih 20 negara menerusi program International Planning Session Post-War Gaza Rebuilding. Menteri Kesihatan berkata Malaysia menyokong penuh agenda pembangunan semula Gaza yang dilaksana Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia itu. KKM bersedia bentangkan nota khas pembangunan semula Gaza secara menyeluruh selain menghantar lebih ramai pasukan perubatan ke Palestin. Malaysia akan laksana penanaman bawang merah berskala besar di beberapa negeri mulai tahun ini. Usaha itu bakal merealisasikan hasrat negara untuk kurangkan kebergantungan import bawang sebanyak 30% menjelang 2030. Menurut Mardi, hasil penyelidikan intensif, 3 varieti bawang merah diperkenal dengan kualiti sama seperti bawang import. Untuk fasa permulaan, Mardi menyasarkan pengagihan benih bawang melibatkan keluasan kawasan penanaman seluas 5 hektar tahun ini dengan jangkaan pengeluaran 400,000 benih bawang. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 seksyen dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Ketua Hakim Negara juga menegaskan bahawa isu tersebut bukan tentang kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah, tetapi ia berkenaan Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan-peruntukan berkaitan mengikut batasan ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Sempena cuti persekolahan dan Tahun Baharu Cina, kita ikuti laporan trafik semasa lebuh raya utama seluruh negara. Langsung bersama Nurhela Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Ella, silakan. Terima kasih rakan penyampai Zahira Razi di Bilik Berita Studio Berita RTM. Kita teruskan tinjauan trafik hari ini di lebuh raya utama laluan di sebelah timur dan selatan menuju ke ibu kota Kuala Lumpur. Saya mulakan tinjauan trafik di sebelah timur lebuh raya KL Karak atau E8 di sekitar Genting Sempah kilometer 35.3. Trafik pada waktu ini kelihatan sibuk ke arah pusat bandar Kuala Lumpur namun masih lagi bergerak lancar. Manakala laluan di sebelah Tol Gombak kilometer 19.8, trafik bergerak perlahan dari hentian Gombak ke Plaza Tol Gombak terus ke arah MRR2. Beralih dengan tinjauan trafik seterusnya sebelah selatan lebuh raya Plus atau E2. CCTV di kilometer 258.5 Port Dickson, trafik pada waktu ini bergerak perlahan dari Simpang 4 ke Seremban. Lokasi-lokasi lain dilaporkan bergerak perlahan juga daripada Bukit Gambir ke Tangkak di kedua-dua belah arah. Manakala daripada arah selatan pula, trafik didapati bergerak perlahan dari antara Pagoh ke hentian Yompeng. Dan akhir sekali, tinjauan saya daripada Yompeng Utara ke Air Hitam dan Simpang Renggam ke Sedenak, terus ke Kulai juga mengalami kesesakan lalu lintas yang masih terkawal. Fokus pada pemanduan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Moga selamat sampai di destinasi yang dituju. Itu sahaja laporan trafik daripada saya Nurhela Razali dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Kita kembali ke Zahira Razi di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ella. Beberapa laluan di lebuh raya di Perak mula mengalami kesesakan sejak petang tadi. Untuk perinciannya bersama Saiful Airi Sabirun di Plaza Tol Ipoh Selatan. Silakan Saiful. Baik, bermula 6 petang tadi, laluan lebuh raya menghala ke selatan ini telah pun mengalami pertambahan kenderaan berat dan juga kenderaan ringan ya. Jadi menyebabkan trafik perlahan di beberapa kawasan, antaranya di Simpang Pulai ke Gopeng, Bidor ke Sungkai dan Slim River ke Tanjung Malim. Jadi itu antara kawasan yang mengalami aliran trafik yang perlahan ketika ini ya. Jadi sebahagian pengguna lebuh raya telah pun memulakan perjalanan pada waktu ini untuk pulang ke kediaman masing-masing ya. Untuk
untuk memulakan tugasan esok, dan di Plaza Tol Ipoh Selatan ini pun turut mempunyai pengunjung yang berehat seketika di kawasan ini. Jadi petang tadi juga saya kongsikan telah pun berlaku satu kemalangan di kilometer 22.5.3 arah selatan, iaitu daripada Cakap Jering ke Kuala Kangsar, yang menyebabkan lorong kanan terhalang dan menyebabkan trafik perlahan hampir setengah jam. Itu juga memainkan peranan juga. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada pengguna lebuh raya mengenai smart lane, antaranya di laluan Gua Tempurung ke Gopeng, Slim River ke Sungai, dan dari Sungai ke arah selatan. Jadi 3 kawasan ini anda boleh gunakan smart lane-nya apabila diaktifkan sahaja. Jadi kepada pengguna yang lain juga berwaspada dengan kehadiran kenderaan motosikal yang menggunakan laluan yang sama itu. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan daripada Plaza Tol Ipoh Selatan ni. Kita kembali semula ke studio bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Saiful. Seorang wanita warga emas melecur di tangan selepas dapur di unit kondominiumnya di Georgetown terbakar pagi tadi. JBPM Pulau Pinang memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.40 pagi. Wanita berusia 79 tahun itu kemudiannya dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Punca kebakaran dan kerugian masih disiasat. Cubaan seleweng diesel bersubsidi gagal. Sebuah kapal membawa diesel bersubsidi bernilai lebih RM900,000 disita di kawasan Laut Barinj, Sungai Sarawak. 2 lelaki rakyat tempatan dan warga Myanmar turut ditahan. Pengarah KPDN Sarawak berkata, keseluruhan rampasan terbabit dianggar bernilai RM5 juta. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pasukan forensik JBPM menjalankan siasatan di Flat Street Sabah Ceras berhubung punca kebakaran yang memusnahkan 5 kediaman malam semalam. Operasi melibatkan 2 pegawai dan 6 anggota penyiasat kebakaran bomba bersama 2 anjing pengesan K9. Turut digunakan 3 unit drone untuk pemantauan lokasi kejadian. JBPM Kuala Lumpur mengesahkan 5 unit rumah terbakar musnah, antara 85 hingga 97%. Polis mempelawa pemilik dashcam tampil menjadi saksi setiap kes kemalangan atau samsing jalan raya yang bagi membantu kelancaran UP Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina ini. Kerjasama tersebut akan memudahkan siasatan pihak polis terhadap setiap laporan kemalangan yang diterima. Orang ramai diingatkan sentiasa berhati-hati ketika melakukan aktiviti di air. Ia berikutan pelbagai kejadian luar jangkaan berlaku termasuk fenomena kepala air. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, Terengganu masih lagi di dalam tempoh monsun timur laut. Cuaca masih tidak menentu di beberapa kawasan. Sarawak akan mengemukakan cadangan mengenai urusan kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya di negeri itu kepada SPR. Premier Sarawak menjelaskan beliau bersama kepimpinan parti komponen GPS dan parti-parti lain akan berbincang mengenai perkara itu. Mereka menyerahkan sepenuhnya kajian dan keputusan kepada pihak SPR. Kemasukan pelancong Cina ke Malaysia meningkat 35% sejak 1 Disember lepas. Ia susulan pengecualian visa selama 30 hari kepada rakyat Cina yang telah melonjakkan kedatangan pelancong dari negara itu. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, pada hari kedua Tahun Baharu Cina, penerbangan pertama dari wilayah Shenyang, Cina ke Kuala Lumpur merekodkan jumlah penumpang yang tinggi. Bekalan elektrik dan air di Johor berada pada tahap lebih daripada mencukupi. Ia melebihi keperluan negeri tersebut iaitu sebanyak 73.23%. Menurut Menteri Besar Johor, ia boleh dimanfaatkan untuk pelbagai sektor ekonomi. Ke arah itu juga, TNB boleh membuat persefahaman bersama pemaju untuk berkongsi kos infrastruktur sesuatu projek yang bakal dibangunkan. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat menerusi padu perlu dilaksana segera. Ketua Perangkaan Malaysia menyeru agar langkah proaktif diambil masyarakat bagi mengelak pendaftaran dan pengemaskinian maklumat pada saat akhir. Padu merupakan lonjakan baharu kepada sistem pengurusan statistik negara yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Sebab itu, setiap pengumpulan maklumat negara dapat dilaksana secara berpusat dan bersepadu.
Anjakan teknologi, latihan peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula terus diperkasa menerusi kerangka transformasi politeknik 2023-2030. Langkah itu sebahagian aspek transformasi yang akan dilaksana ke arah pendidikan TVET bersepadu dan unggul. Ia sekaligus mewujudkan tenaga kerja kompeten bagi memenuhi permintaan industri dalam bidang latihan dan kemahiran. Kolej Komuniti Padang Terap tawar bantuan kewangan RM5,400 kepada pelajar yang layak melanjutkan pelajaran DIPT. Ia bagi pengambilan sesi Januari. Permohonan dibuka bermula 29 Januari sehingga 28 Februari ini. Dua bidang pengajian ditawarkan adalah sijil teknologi maklumat dan teknologi elektrik. Selain bantuan kewangan, yuran pengajuan minimum dikenakan iaitu RM200 bagi setiap semester. Usaha Japin Selangor membuat hebahan menggunakan dialek suku Semai di kampung orang asli Kowa Cangkat Bintang dilihat berjaya menarik perhatian masyarakat setempat. Penggunaan dialek tersebut adalah pertama kali dilaksanakan di Selangor. Inisiatif itu secara tidak langsung memberi manfaat terutama untuk pengemas kinian sistem padu. Bagi menyokong Tahun Melawat Perlis 2024-2025, UMNO bahagian Kangar mengambil inisiatif mempromosi lokasi-lokasi menarik sekitar Kangar menerusi platform media sosial. Tumpuan utama diberikan kepada peniaga-peniaga kecil. Usaha digerakkan Biro Media Sosial itu akan menjelajah ke seluruh Parlimen Kangar bertemu peniaga untuk mempromosi produk masing-masing. Menjelang Hari Radio Sedunia esok, Johor FM membuka tirai sambutan menerusi penganjuran program menyelusuri Sungai Paya Bakau di Kampung Sungai Melayu Iskandar Puteri. Program disertai 34 stesen radio RTM seluruh negara yang berkonvoi ke selatan tanah air sejak pagi tadi. Ia melibatkan lebih 70 penyampai radio, pengarah jabatan dan kru-kru stesen radio RTM di setiap negeri. RM37.3 bilion sumbangan ekspor Pulau Pinang kepada negara. Angka itu menjadikan negeri itu kekal menjadi pengeksport utama negara pada Disember lepas. Menurut Ketua Menterinya, meskipun menjadi negeri kedua terkecil, Pulau Mutiara sentiasa berada pada 3 negeri teratas dari segi menyumbang ekonomi negara, pertumbuhan dan menarik pelabur. Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia IMFC di Johor dijangka siap tahun ini. Ia berpotensi untuk tarik lebih ramai pelabur baharu ke negeri berkenaan sekaligus pencetus peningkatan ekonomi Johor. Menteri Besarnya berkata, pusat serentik itu merupakan kerjasama antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan Kerajaan Negeri. Bayaran insentif awal bernilai RM2,000 untuk penjawat awam yang akan diberikan pada 23 Februari ini tepat pada masanya. Penjawat awam ditemui berkata insentif tersebut akan digunakan untuk persiapan persekolahan anak-anak, barangan keperluan asas serta 2 perayaan iaitu Ramadan dan Aidilfitri. Ratusan orang awam dibunuh dalam serangan penjajah Zionis di Rafah awal pagi Isnin. Antara yang terkorban adalah wanita dan kanak-kanak. Selain lebih 100 lagi cedera. Israel dakwa 2 tekanannya berjaya diselamatkan menerusi operasi penjajah itu di Rafah. Kedua-dua tahanan yang berusia 60 dan 70 tahun tersebut dilaporkan dalam keadaan baik dan stabil. Mereka kemudian dihantar ke pusat perubatan di Tel Aviv untuk tindakan lanjut. Belum ada kenyataan dikeluarkan pejuang Hamas berhubung perkara tersebut. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.